Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton, para pemirsa sekalian. Bertemu kita kembali, para penonton dan pemirsa sekalian. Pengasas Pusat Rawatan Islam Ashabul Yamin, Muhammad Syahrizal Husin, berkata, kewujudan makhluk gaib iaitu jin pada alam yang sama dengan manusia sememangnya tidak dapat dinafikan. Malah golongan jin turut pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW meminta baginda SAW mengajar mereka mengenai Islam seperti firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Ahqaf ayat 29 yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami menghalalkan satu rombongan jin kepadamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya, menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Saudara sekalian, adakah jin akan memudaratkan manusia? Beliau berkata, berbeza dengan kejadian manusia, hakikat jin terdiri daripada unsur halus, menyebabkan ia boleh meresap masuk ke dalam tubuh manusia melalui anggota badan untuk menyerang atau memudaratkan manusia. Serangan jin menyebabkan penyakit atau gangguan kepada manusia kerana berlakunya kemasukan roh lain dalam tubuh manusia, sehingga berlaku pertembungan antara dua roh dalam satu jasad. Keadaan ini ditarifkan oleh ahli psikologi sebagai penyakit kerasukan. Penyakit ini berbeza dengan penyakit zahir yang berpunca daripada kesan pemakanan atau virus yang menjangkiti tubuh seseorang serta boleh dirawat di klinik ataupun hospital. Katanya Muhammad Syahrizal, berkata lagi, apabila jin masuk ke dalam tubuh manusia, tempat utama yang dituju ialah otak kerana jin dapat mengawal manusia dan mewujudkan rasa sakit ke seluruh anggota badan mangsa secara silih berganti. Bagaimanapun, gangguan jin ini boleh dirawat menggunakan kaedah rawatan, menggunakan ayat suci Al-Quran, zikrullah ataupun doa yang diajar Rasulullah SAW. Katanya, beliau berkata lagi, antara sebab berlaku serangan jin dan gangguan jin terhadap manusia ialah sikap jin yang sentiasa dengki kepada manusia. Sikap manusia takbur dan lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala selain manusia mengamalkan ilmu khurafat, ajaran songsang dan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Saudara-saudari sekalian, mari kita teruskan dengan siri berikutnya. Sudah pasti Anda tidak sabar. Saya harap Anda akan menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Siri bercakap dengan jin, jilid 1, siri 7. Terkencing dalam seluar. Bulan di langit mula dilitupi awan. Angin kian keras bertiup, bunyi dedaun yang bergeseran sama sendiri amat menakutkan. Dan Datuk terus melangkah dengan tenang. Api yang memakan daun kelapa sekejap marak, sekejap suram. Kenapa kita ikut sini, Tok? Tanya Tamar. Tidak ada jawab diberikan oleh Datuk. Bunga-bunga api dari andang daun kelapa jatuh atas bumi. Tamar tidak tahu kenapa Datuk ikut jalan ini.
Kenapa dia tidak mau ikut jalan biasa yang mudah dan senang, tidak perlu melintas tanah sawah yang luas terbentang? Tamar yang memakai baju Melayu cekak musang terpaksa menggulung lengan baju hingga ke siku. Kasut getah dan hujung seluar hitam Tamar mula basah diresapi oleh air embun. Langkah Datuk terus lancar. Andang kelapa diangkatnya tinggi-tinggi. Kita patah balik ikut jalan lain, Tok. Tamar mengemukakan cadangan. Datuk berhenti. Dia cacakkan andang daun kelapa tepi batas. Datuk membuang pacat yang singgah di kaki seluarnya. Kenapa mesti patah balik? Ikut sini dekat. Datuk cabut andang daun kelapa. Tamar diam. Cakapnya tidak boleh dibantah. Tamar melangkah dengan hati-hati. Silap langkah nanti jatuh ke dalam sawah. Cahaya dari andang daun kelapa menerangi rumpun-rumpun padi yang baru pecah anak. Sesekali terdengar bunyi haruan melompat dalam air sawah menangkap anak. Suara burung hantu dan jampuk saling tingkah meningkah. Bulan sudah tidak mengeluarkan sinarnya. Awan telah melindungi permukaan bulan. Suara lolongan anjing kian bertambah keras. Daun-daun dari pokok besar yang memagari batas sebelah kanan tetap bergerak hebat. Angin malam cukup keras bertiup. Badan Tamar terasa cukup dingin. Lagi cepat kita sampai, lagi baik, suara Datuk parau. Dia menoleh ke arah Tamar. Saya sejuk, Tok. Jauh lagi ke? Kejap lagi sampailah. Sekarang kau jalan dulu. Biar aku ikut kau dari belakang. Itu perintah Datuk. Badan Tamar jadi menggeletar. Macam-macam perkara buruk datang dalam hati Tamar. Tok jalan dulu. Saya tak tahu jalan. Saja Tamar berdalih. Kau tak tahu ataupun kau takut? Datuk ketawa. Dia memaksa Tamar jalan dulu. Tamar tidak ada pilihan lain. Tamar menurut perintahnya. Tamar dan Datuk sampai di sebuah tali air. Datuk menyuruh Tamar ke belakang. Lama juga dia berhenti di tepi tali air itu sambil merenung pada air yang mengalir. Jalan ke depan lagi. Di sana ada titih. Tak payah kita melompat, ucap Datuk dengan tenang. Mereka marah ke depan, berhenti di bawah pokok mempelam telur yang berdaun lebat. Cakap Datuk memang tepat. Di pangkal pokok mempelam, telur terdapat titi batang pinang. Mereka menyeberang dengan selamat dari situ. Mereka mendaki bukit kecil yang penuh dengan pokok pisang. Hutan. Selesai mendaki bukit itu, mereka berhadapan dengan sebatang jalan tanah merah yang lebarnya kira-kira 2 kaki. Ikut jalan ini ke utara, ujar Datuk sambil meraba ulu golok peraknya. Tamar anggukkan kepala 2-3 kali. Berjalanlah Tamar dengan Datuk. Suara burung hantu terus juga menyumbat lubang telinga. Mereka melintasi sebuah tanah perkuburan. Dari sinar api andang daun kelapa itu, Tamar melihat batu-batu nisan terpacak dengan gagahnya. Suara burung hantu kian kuat. Suara salakan anjing kian dekat terdengar. Pokok-pokok puding dan pokok-pokok kecil lain yang berhampiran dengan tanah kubur, Tamar lihat bergerak-gerak. Bagaikan ada benda yang menggoncangnya. Awan tebal yang melindungi bulan mula beredar dan sinar bulan mula menerangi sebahagian dari jalan yang mereka lalui. Tiba-tiba, awan tebal datang kembali menutup bulan dan andang kelapa yang Tamar bawa pun padam. Datuk berhenti. Dia membakar andang kelapa yang baru.
memang Datuk membawa 2-3 andang daun kelapa untuk digunakan dalam satu-satu keadaan yang tertentu. "Jalan cepat sikit. Aku rasa tak sedap hati di sini," Datuk menyuarakan suara hatinya. Tamar diam. "Langkah panjang sikit," tambah Datuk. Lagi, Tamar hanya boleh anggukkan kepala sahaja, tidak lebih dari itu. Angin malam yang bertiup menjatuhkan dedaun tua dan ranting-ranting. Berderup-derap bunyinya. Bagaikan orang mematahkan kayu kering, Tamar mula terasa cemas. Tapi tidak Tamar menyatakan hal itu pada Datuk. Tamar dan Datuk jalan dan terus berjalan. Matlamat mereka mahu sampai ke rumah Anjang Dola dengan secepat mungkin. Barangkali Anjang Dola sudah bersiap di muka pintu menanti kedatangan mereka. Agaknya Anjang Dola sudah menyediakan semua barang yang digunakannya untuk mereka, fikir Tamar dalam hati. Tanah perkuburan tua agak jauh mereka tinggalkan. Dada Tamar terasa lapang, tapi batin Tamar terus menyumpah serana suara burung hantu yang seakan-akan mengikuti langkah mereka. Datuk berhenti berjalan. "Siapa tu?" suaranya perlahan. Tamar merenung ke depan. Tamar terpandangkan benda putih berjalan terhincut-hincut di depan Datuk dan Tamar. Kerana bulan dilitupi awan tebal dan cahaya dari andang Datuk tidak menyala dengan baiknya, Tamar tidak dapat melihat dengan jelas benda tersebut. "Barangkali ada orang nak lalu," Datuk bersuara tenang. Tamar juga sependapat dengan Datuk. Suara burung hantu dan jampuk bertambah galak. Salakan anjing bertalu-talu, sayup-sayup dan memanjang pula. Bagaikan orang menangis di malam sepi, benda putih terus menghampiri mereka. Bila Datuk mahu menegurnya, benda putih tersebut itu pun hilang entah ke mana. Tamar tidak dapat memastikan apakah dia masuk ke dalam hutan pokok pisang di kanan atau masuk ke dalam belukar di kiri jalan. Benda putih itu menjelma di depan mereka lagi, bukannya manusia. Datuk membisikkan ke telinga Tamar. Serentak dengan itu, dia memadam api andang daun kelapa. "Kita ke tepi, biarkan dia lalu," perintah Datuk. Tamar patuh pada arahan Datuk. Mereka berdiri di balik pokok getah besar. Benda putih itu melintas di depan mereka. Tamar tidak dapat melihat bentuk mukanya. Apa yang Tamar lihat pada benda putih itu berjalan tanpa kaki, tidak mempunyai kepala, berjalan menuju ke kawasan tanah perkuburan. Tamar dan Datuk melihat Anjang Dola datang membawa cangkul. "Apa ni, Tok?" tanya Tamar pada Datuk. "Kau diam, kau ikut saja apa yang aku buat." "Baik, Tok." Tamar menoleh ke kiri dan ke kanan. Datuk melangkah ke jalan tanah merah. Dia menarik tangan Tamar mengikuti langkah Anjang Dola menuju ke kawasan perkuburan. Tamar menurut sahaja. 2-3 kali Tamar tersungkur kerana tersepakkan batu-batu bata nisan. Datuk berhenti. Tamar mendongak ke langit. Awan tebal sudah berlalu dari sisi bulan. Dengan pertolongan sinar bulan 16, mereka dapat melihat apa yang dilakukan oleh Anjang Dola. Dia sedang mencangkul tanah perkuburan. Benda putih duduk dekat batu nisan. Anjang Dola dapat menyelesaikan semua tugas-tugas dalam masa kurang lebih 45 minit. Seluruh badannya dibasahi peluh, nampak berminyak-minyak ditampar sinar rembulan 16.
Dia duduk di pangkal pokok cempedak. Kemudian dia berkata pada kawannya yang nampak putih itu, benda putih tanpa kepala dan kaki itu bagaikan terawang-awangan, bergerak dan berhenti di depan Anjang Dola. "Hai sahabatku, tunggu sini. Biarkan aku ambil kain kapan dan rambut perempuan. Kemudian kau bawa barang-barang itu pulang ke rumah kita. Kau tunggu aku di sana. Aku tak boleh balik bersama kerana banyak kerja yang mau aku selesaikan." Itulah yang diucapkan oleh Anjang Dola pada sahabatnya. Anjang Dola terjun ke dalam kubur. Dia mengambil kain kapan orang mati beranak dan rambut. Lama juga Anjang Dola berada di dalam lubang kubur. Benda putih tanpa kepala dan kaki berlegar-legar di tepi kubur. Kadang-kadang dia nampak bagaikan duduk di akar pokok cempedak. Suara burung hantu kian gamat. Suara jampuk bersahut-sahutan. Lolong anjing tingkah meningkah. Suara dahan kayu berlaga sama sendiri. Jelas kedengaran di rempuh angin malam. Ranting tua dan daun tua gugur ke bumi. Tamar bagaikan terdengar bunyi orang berjalan di belakang. Bila ditoleh, tidak ada apa-apa. Tamar bagaikan terdengar bunyi burung terbang di atas kepala. Bila diperhatikan, tidak ada apa-apa. Bulu tengkuk Tamar berdiri tegak. Macam-macam perkara aneh Tamar rasakan. Tamar rapat pada Datuk yang duduk tenang. Mulutnya membaca sesuatu. Tamar sendiri tidak tahu apa yang dibaca olehnya. Kau ingat, tidak ada benda yang berkuasa di dunia ini selain daripada Allah yang Maha Besar, dan tiada manusia yang boleh melawan kekuasaannya. Ingatkan Allah yang Maha Besar. Datuk memberitahu Tamar. Bila dilihatnya, Tamar menggeletar sendirian. Kau lihat di depan. Datuk menajamkan mulutnya ke arah kubur yang digali oleh Anjang Dola. Tamar merenung ke depan. Tamar lihat benda putih tanpa kepala dan kaki itu terjun ke dalam kubur. Tamar terdengar bunyi suara Anjang Dola. "Ah!" terpekik dalam kubur. Tanah kubur berterbangan ke udara. Serentak dengan itu juga Tamar dengar suara mengaum macam suara harimau dari dalam kubur. Suara jeritan Anjang Dola beransur lemah. Tanpa dapat ditahan, Datuk meluru ke tanah kubur. Datuk mahu menolong Anjang Dola. Dia mengambil sepotong kayu lalu memukul benda putih yang keluar dari lubang kubur. Setiap kali Datuk memukulnya, benda itu tidak melawan, malah dia mengelak. Akhirnya gaib dari kawasan perkuburan. Datuk memanggil Tamar. Waktu Tamar mahu sampai dekat Datuk, Tamar rasa pangkal seluar Tamar basah. Sesungguhnya Tamar tidak sedar waktu bila Tamar terkencing dalam seluar. Datuk suruh Tamar membakar andang daun kelapa. Tamar patuh dengan cakapnya. Bila andang daun kelapa sudah terbakar, kawasan sekitar tanah kubur yang digali oleh Anjang Dola terang. Kau lihat, Datuk menuding jari kelingkingnya ke dalam lubang kubur. Anjang Dola terbaring di dalamnya. Serentak mukanya berdarah. Di sebelahnya terdapat mayat seorang perempuan. Kepalanya sudah terpisah dengan badan. Kain kapannya sudah koyak dan berdarah. Perbuatan yang dikutuki oleh Allah. Perbuatan sesat yang terpisah dari ajaran agama. Cuma orang yang tidak beriman dan tidak percayakan Allah sahaja yang berani membuat kerja sial ini. Datuk merungut panjang. Tamar merenung muka Datuk. Wajahnya penuh kesal. Memang di luar dugaan Datuk bahawa pawang Anjang Dola boleh membuat kerja yang tidak direlakan oleh agama Islam. Apa yang patut kita buat, Datuk?
Tamar menyoal Datuk. Lama juga Datuk termenung. Tamar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sebagai orang Islam, Anjang Dolah tidak boleh dibiarkan begini. Dia harus dimandikan, dikapan dan ditanam, serta dibacakan talqin. Terang Datuk, siapa yang mau menguruskan semuanya ini? Siapa lagi kita yang mesti menyelesaikannya? Datuk bersuara tegas. Dia membuat kerja yang silap, biarkan dia di situ, bantah Tamar. Datuk senyum. Suara burung hantu dan jampuk terus bersahut-sahutan. Tapi suara salakan anjing sudah tidak ada lagi. Bunyi dahan jatuh masih kedengaran. Kau silap. Kita tahu dia memang beragama Islam. Soal dia membuat kerja yang tidak baik itu, soal dia dengan Tuhan. Datuk memberitahu Tamar. Datuk membuat keputusan yang tepat. Dia mahu memberitahu pada seluruh penduduk tentang peristiwa yang menimpa diri Anjang Dolah. Dia mahu menghebahkan hal itu ke seluruh kampung. Datuk juga mengharap pada sesiapa yang mengambil ilmu salah atau yang berguru dengan Anjang Dolah supaya bertaubat, buangkan semua ilmu itu untuk kembali ke jalan Allah. Tamar merenung ke dalam kubur kembali. Tamar lihat mayat perempuan mati beranak itu masih berdarah. Tamar kira perempuan itu tentu sahaja baru ditanam. Hal itu Tamar tanyakan pada Datuk. Agaknya dia mati semalam, kata Datuk. Dia menarik tangan Tamar keluar dari kawasan perkuburan. Mereka berpatah balik menuju ke kampung. Bila sampai di kampung nanti, Datuk mahu melaporkan perkara itu kepada penghulu. Mereka kembali meredah tanah sawah yang luas terbentang. Kali ini Tamar tidak mahu berjauhan dengan Datuk. Datuk tahu perasaan hati Tamar. Dia menyuruh Tamar memegang pinggang seluruhnya. Sebaik saja mereka sampai di gigi kampung, Tamar dan Datuk terserempak dengan Imam Hamid. Dia agak terkejut bila mereka nyatakan yang mereka baru sahaja kembali dari tanah kubur. Apa halnya? Tanya Imam Hamid. Panjang ceritanya. Dan Pak Imam ni dari mana? Soal Datuk. Imam Hamid terdiam. Kemudian dia memberitahu mereka bahawa dia juga mahu pergi ke kubur. Apa sebabnya? Datuk mengemukakan soalan. Imam Hamid diam sejenak. Anak aku Sepinah mati beranak. Dah ditanam pun pagi semalam. Kami tak tahu, jawab Datuk. Silap aku mahu menanamnya cepat. Tiba-tiba malam ini hati aku teringatkan dia. Aku bimbang kuburnya dikorek orang. Kau sendiri pun tahulah sekarang. Kubur perempuan mati beranak suka sangat digali orang, terang Imam Hamid. Mendengar cakap Imam Hamid itu, wajah Datuk segera berubah. Dia mula ragu dengan apa yang dituturkan oleh Imam Hamid. Jauh di dalam hati Datuk timbul satu pertanyaan. Apakah Imam Hamid bersubahat dengan Anjang Dolah dalam perkara ini? Datuk terus menepuk bahu Imam Hamid dan mengajak dia pulang. Imam Hamid keberatan. Datuk terus memujuk. Ada sesuatu yang mahu disoal oleh Datuk pada Imam Hamid. Kalaulah Imam Hamid membuat kerja terlarang, dia mahu memujuknya supaya kembali ke jalan Allah. Ke rumah saya saja malam ini. Ada hal yang mahu saya tanya pada Pak Imam, kata Datuk. Mendengar cakap Datuk itu, muka Hamid berubah menjadi pucat.